5 kisah penjelajah waktu yang popular. Mampu menempuh masa dan kembali ke masa lalu atau melawat masa depan. Mungkin salah satu perkara yang diimpikan ramai orang di dunia ini. Tetapi, berapa kali kita berharap kita boleh kembali dan memperbaiki kesilapan yang telah kita lakukan pada masa lalu? Jawapannya sebenarnya agak kerap. Malangnya, masa adalah perkara yang sangat misteri. Malah dengan teknologi canggih hari ini belum ada manusia yang mampu mencipta mesin masa untuk kegunaan menjelajah waktu. Tetapi percaya atau tidak, ada sesetengah orang di dunia ini yang mendakwa bahawa mereka adalah pengembara masa. Sama ada ia dilakukan secara sengaja atau tidak. Mari kita kenali 5 kisah penjelajah waktu yang popular. Nombor 5, Anne Moberly dan Eleanor. Hari ini jika korang tahu Istana Versailles, Istana Versailles adalah destinasi pelancongan yang popular di kalangan pelancong pada masa sekarang. Tetapi apa yang akan berlaku jika anda melawat istana ini dan bertemu dengan penduduknya pada masa lalu? Itulah yang berlaku kepada dua profesor dari Oxford ini, iaitu Anne Moberly dan Eleanor Jourdain. Menurut sumber dari Basel, pada tahun 1901, mereka berdua bercuti di Perancis dan melawat istana ini. Sama seperti kebanyakan pelancong lain, Anne dan Eleanor memasuki The Petit Trianon yang merupakan di kawasan istana tersebut. Daripada melihat taman kosong, mereka mendakwa sangat terkejut dengan kehadiran Marie Antoinette yang sedang melukis dalam buku lakaran beliau dan dikelilingi orang ramai yang berpakaian diraja. Malangnya, sebelum Anne dan Eleanor sempat bertanya khabar, pemandu pelancong mereka tiba dan lelaki yang mereka lihat itu telah hilang daripada pandangan mereka. Nombor 4, Sir Robert Victor Goddard. Selain Anne dan Eleanor, ada seorang askar tentera udara British bernama Sir Robert Victor Goddard juga mendakwa telah mengembara melalui masa. Menurut Ranker, pada tahun 1935, Robert Goddard terbang dari Edinburgh ke Andover di England. Dalam perjalanan, dia melepasi lapangan terbang stesen RAF Drum di Scotland yang terbengkalai selepas tamat Perang Dunia Pertama. Perjalanan Goddard berjalan lancar sehingga dia kembali ke Scotland melalui laluan yang sama. Dalam perjalanan pulang, ribut besar melanda dan beliau sangat risau untuk terbang pada waktu itu. Goddard kemudian terbang di antara dua awan dan dia sangat terkejut kerana dengan tiba-tiba cuaca menjadi sangat cerah. Bukan itu sahaja, lapangan terbang RAF Drum Station yang terbiar beberapa jam lalu turut dipenuhi dengan mekanik dan pesawat kuning yang tidak pernah dilihatnya sebelum ini. Adegan itu hanya berlangsung beberapa saat apabila ribut besar muncul lagi. Anehnya, 4 tahun kemudian, lapangan terbang itu memang kembali digunakan dan pesawat kuning yang Goddard lihat pada tahun 1935 adalah pesawat Miles Magister yang baru dihasilkan pada tahun 1938. Jadi mungkinkah ribut besar itu membawa Goddard terbang ke masa hadapan? Nombor 3, Pengembara Masa Hipster. Pada tahun 2010, Muzium Perintis Bralona di Kanada mengadakan pameran foto dalam talian bertajuk Their Past Lies Here. Daripada banyak-banyak gambar yang dipamerkan, terdapat sekeping gambar pembukaan jambatan South Fork iaitu di British Columbia pada November 1941 adalah antara yang paling popular. Menurut sumber bahawa foto itu popular bukan kerana sejarahnya yang tinggi tetapi kerana kepelikan yang ada di dalam gambar tersebut. Gambar pembukaan jambatan itu menunjukkan orang ramai yang berpakaian bergaya 40-an. Yang peliknya, di sebelah kanan foto tersebut terdapat gambar seorang pemuda yang kelihatan sangat pelik. Daripada memakai sut seperti orang lain, dia memakai cermin mata hitam, kemeja T bercetak, jaket dan memegang apa yang kelihatan seperti kamera poket. Penampilan lelaki muda itu mungkin tidak begitu aneh hari ini. Tetapi pada tahun 1940 penampilannya jelas terlalu moden daripada zaman tersebut. Nombor 2, The Green Children Woolpit. Pada abad ke-12, penduduk kampung Woolpit di England dikejutkan dengan penemuan dua kanak-kanak berkulit hijau yang muncul secara tiba-tiba di sawah penduduk kampung. Dilaporkan oleh historik UK, bukan sahaja warna kulit mereka berbeza, lelaki dan perempuan ini juga tidak memahami bahasa Inggeris. Mereka kemudiannya dibawa ke rumah Sir Richard the Kiln yang terletak tidak jauh dari ladang.
Malangnya, tidak lama selepas penemuan itu, kanak-kanak lelaki itu meninggal dunia hanya meninggalkan kakaknya. Sir Richard de Cairn kemudian mengajar kanak-kanak aneh itu bahasa Inggeris. Selepas fasih berbahasa Inggeris, gadis ini memberitahu saya bahawa dia dan kakaknya berasal dari tempat bernama St. Martin di mana langit sentiasa senja di tempatnya. Kanak-kanak ini juga memberitahu bahawa mereka menemui sebuah gua semasa mengembala kambing bapanya. Kedua-duanya kemudian masuk ke dalam gua dan selepas berjalan sebentar mereka tiba di Woolpit. Nombor 1. J. Bernard Hutton dan Joachim bekerja sebagai wartawan yang bekerja di akhbar. J. Bernard Hutton dan jurugambar Joachim Brand sering ditugaskan ke banyak tempat. Salah satu yang paling diingati ialah apabila mereka ditugaskan untuk menutup limbungan kapal Hamburg pada tahun 1932. Pada mulanya, kerja mereka berjalan lancar sehingga serangan udara berlaku dan mengebom bandar itu. Menyedari bahawa kejadian ini boleh menjadi berita penting, Joachim Brand kemudian merakamkan gambar kejadian itu sebelum akhirnya mencari perlindungan. Kedua-dua mereka berjaya bertahan, namun anehnya tiada seorang pun termasuk di bandar Hamburg mengalami kejadian sama. Gambar yang diambil oleh Joachim juga tidak menunjukkan sebarang serangan. 11 tahun kemudian, kota Hamburg sebenarnya mengalami serbuan udara. Dilaporkan oleh histori dikenali sebagai Operasi Gomorrah. Serangan itu dilakukan pada 24 Julai 1943 oleh pengebom British sebagai tindak balas terhadap serangan udara Jerman. Bernard Hutton melihat gambar akhbar kejadian itu dan berkata ia adalah serangan yang dia alami 11 tahun lalu.